Didik TV KPM. Hello. Assalamualaikum, Upik. How do you feel pagi ni? Okey tak? Tekanan darah semalam macam mana? Masih tinggi? Sahur tadi makan ubat tak? Okey. Pastikan ya. Rehat cukup. Jangan banyak fikir. Okey. Take care. Assalamualaikum, Ustazah. Oh, okey, Upik. Saya tak boleh ambil masa lama. Saya nak ke udara sekarang. Awak jaga kesihatan tau. Rehat. Jangan banyak fikir. Okey, Upik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah sibuk, Ustazah. Siapa tu, Ustazah? Kawan baik saya, Azhar. Sepatutnya dia bersama dengan saya pagi ni. Tapi sebab dia tak sihat. Okey. So, saya concern. Risau kesihatan dia. Wah, Masya Allah. Bagus ya, Ustazah. So, Ustazah sanggup datang juga seorang-seorang, Ustazah. Ya. Itu dia. Baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang sedang menonton teras di Didik TV KPM. Itu dia tadi. Kita bersama dengan Ustazah kita untuk subjek pagi ini dalam teras yang mana kita akan belajar subjek pendidikan civic dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi kita dah nampak muka cikgunya, muka ustazahnya. Siapakah gerangan nama ustazah kita pada pagi ini? Jom sama-sama kita saksikan dulu profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan Ustazah Hairiah Jelani. Assalamualaikum, Ustazah. Apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah. Ustazah sihat, Ustazah? Alhamdulillah, hari ini dapat hadir. Ustazah studi bersama kita pada pagi ini, walaupun di hujung minggu, Ustazah. Mungkin ada orang memilih untuk tidur. Tapi kepada anda yang sedang menonton ni, sangat luar biasa sebab memilih untuk bersama-sama dengan kami pada pagi ini untuk kita sama nak ulang kaji dan juga kita nak belajar. Baik, Ustazah, seperti biasa kita nak kena membudayakan norma baharu yang mana kita masih lagi belum menang dan kita nak kena terus jaga sesama kita untuk menghentikan penularan wabak COVID-19. So sekarang ni saya dengan Ustazah, kami menjaga physical distancing ataupun penjarakan fizikal yang mana disarankan sekurang-kurangnya 1 meter. So kita pakai pelitup muka dan Ustazah, kita nak sanitasi tangan kita dengan gel pembasmi kuman. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 lah. Ustazah dah, saya pula. Okey, kita dah jaga jarak, kita dah sanitize tangan Ustazah. So kita boleh buka kita punya pelitup muka Ustazah. Itu dia. So kepada anda, pakai pelitup muka bila buka, jangan buang merata-rata. Didik TV KPM. Kembali dalam teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ingat, kita kena sentiasa membudayakan norma baharu. 3 benda penting yang perlu kita ingat: penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pemakaian pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan ataupun basuh tangan dengan air dan juga sabun. Baik, Ustazah Hairiah, kita nak teruskan untuk subjek kita pagi ini, pendidikan civic dalam mata pelajaran pendidikan Islam, lebih khusus topiknya pengaruh rakan sebaya. Silakan Ustazah. Okey. Kita sambung berkenaan dengan bagaimana ingin mencapai objektif berkenaan dengan adab dalam bersahabat tadi. Okey, dari aspek sosio-emosi. Dalam aspek sosio-emosi, murid-murid diharapkan berupaya menjelaskan kebaikan mengamalkan adab bersahabat. Dalam literasi civic, apa yang ingin dicapai ialah murid berupaya menzahirkan emosi, perasaan mereka apabila mendapat rakan sebaya yang baik. Dan yang ketiga, dalam objektif pembelajaran yang kita
nak murid-murid saya capai pada hari ini, mencadangkan tindakan bagaimana untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya. Ya. Maksudnya kat sini, kalau kawan kamu ajak kamu melakukan perkara-perkara yang tak baik, kamu berupaya menyatakan, menolak, supaya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing kita, guide kita dalam adab bersahabat, murid-murid berupaya melakukannya. Yeah. Okey, dan dalam tindakan sama juga dalam pendidikan literasi sivik, tak ada yang berbeza. Murid-murid berupaya menangani pengaruh negatif rakan sebaya. Sebaya itu dia. Maksudnya dua-duanya sama, Ustazah. Ya, berjalan serentak. Ya. Okey. Kita nak tahu apakah adab bersama dengan Rasulullah. Okey, tadi murid-murid dah dengar cerita. So, saya nak tanya pada murid-murid, berdasarkan cerita tadi, murid-murid saya dah bersedia? Dah bersedia? Okey, good. Emoticon lagi. Okey. Berdasarkan video yang kamu dengar, yang kamu lihat tadi berkenaan dengan persahabatan Rasulullah ketika berada di Gua Sur, waktu Rasulullah keletihan baring di pangku Saidina Abu Bakar. Nyatakan kepada saya apakah perbuatan yang diamalkan antara dua sahabat tu. Siapa nak jawab? Okey. Anggun. Silakan Anggun. Sentiasa menemani kawan. Saidina Abu Bakar sanggup temankan Nabi bersembunyi di Gua. Temankan Nabi yang ketika itu dalam kesusahan. Itu dia. Okey, Hazar. Ya. Sentiasa temankan kawan yang waktu tu dalam kesusahan. Okey, siapa lagi nak cuba jawab? Apakah perasaan yang ada antara dua sahabat tu? Ya. Siapa lagi nak cuba jawab? Selain daripada adik Anggun, kita. Apakah perasaan yang ada? Farisha. Okey. Farisha, Ustazah. Silakan Farisha. Kena unmute mic, adik. Itu dia. Okey. Sayang kawan, Abu Bakar sangat menyayangi Nabi seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Good. Sehingga kan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam lena, Abu Bakar tak berani nak bangunkan Nabi sebab dia tahu baginda dalam keadaan yang sangat letih kerana dikejar oleh kaum musyrikin yang nak membunuh Nabi pada waktu itu. Okey, kelas, bagaimana pula persahabatan antara kamu dengan kawan baik? Sama tak dengan persahabatan Nabi? Okey, sekarang sama? Anggun kata sama lah. Wow, okey. Arisa pun sama juga. Okey, good. Okey, very good. Okey, jadi kita akan melihat adab-adab sebenarnya dalam bersahabat. Apakah yang disarankan oleh Islam, oleh dalam subjek pendidikan Islam. Okey, kita akan. Alright, jom. Saya pun nak tengok juga. Sekarang cuba kita perhatikan adab saya dengan sahabat saya. Sama ke tidak? Okey. Adab-adab bersahabat. Okey, yang pertama, macam yang Anggun sebut tadi, menyayangi sahabat karib kita. Okey, kelas, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, kadang-kadang Saidina Abu Bakar berada di depan Nabi, kadang-kadang berada di belakang Nabi, kadang-kadang berada di kanan, kadang-kadang berada di kiri. Okey, kenapa sampai Rasulullah tertanya-tanya? What happened ya Abu Bakar? Masya-Allah, rupa-rupanya Saidina Abu Bakar sangat risau kalau mungkin musuh datang dari bahagian depan, mungkin datang dari bahagian belakang, mungkin di sebelah kanan, mungkin di sebelah kiri. Bayangkan begitu nilai persahabatan antara Abu Bakar As-Siddiq menyayangi Rasulullah, nak protect Nabi, jangan sampai sahabat karibnya itu berlaku sesuatu perkara yang tak diingini. So, kelas, macam mana dengan kamu? Sama? Okey, very good. Semua sama, Ustazah. Okey. Alhamdulillah. Okey, kelas, now menghormati. Saling menghormati. Negara kita berbilang kaum. Ada kawan kita yang berbangsa Cina, berbangsa India contohnya. Awak tahu tak apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan?
baginda Nabi ada seorang pekerja yang berbangsa Yahudi. Satu hari, pekerja Nabi yang membantu Nabi berniaga jatuh sakit. Kamu tahu tak, baginda sallallahu alaihi wasallam pergi berziarah, duduk di bahagian kepala menunjukkan rasa simpatinya kepada sahabatnya itu yang walaupun bukan beragama Islam. So, Ustazah nak awak buat perkara yang sama, bersahabat tanpa mengira bangsa dan agama. Okey? Dan yang ketiga, prihatin, ambil peduli, concern, macam yang Nabi buat ketika sahabatnya kelaparan. Okay, ketika Abu Hurairah tak ada makanan, Nabi bagi. Okay? Macam kamu bila berada dalam kelas, ada kawan-kawan kita yang tak sanitasi tangan. Apa bukti kita peduli? Kita bagi tahu dia, kamu tak sanitasi tangan tadi, kamu terlupa cuci tangan. Dalam COVID, teguran itu merupakan tanda kita peduli. Tapi kalau kita buat tak tahu, menunjukkan kamu tak menghayati apakah nilai persahabatan, adab bersahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan melalui baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kita kena hidup seperti Nabi hidup. Okey? Itu dia. Mengutamakan sahabat. Azhar tadi masa mula-mula saya datang, saya risaukan siapa? Kawan baik saya yang tak dapat bersama-sama saya. Okey, mungkin ada antara kawan-kawan kita yang tak dapat hadir ke sekolah, tak sihat, batuk, selsema. Ingat, sesibuk mana kita, jangan lupa buat sahabat kita berasa penting. Bila hari jadi dia, kita ucaplah selamat hari jadi. Itu contoh. Okay? Dan merendah diri. Kita ada kelebihan. Kita pandai matematik. Kita jangan rendahkan kawan kita yang tak pandai. Apa yang sepatutnya kita lakukan ialah bantu kawan kita yang tak pandai itu. Ajar dia, biar sama-sama macam kita. Sebenarnya itu teras kegembiraan bila apa yang kita ada, kawan kita juga ada. Itu dia. Okay? Dan yang terakhir, menasihati dan mengingatkan kawan kita. Yang ini penting sangat. Okay? Sekarang ni lagilah mudah, senang dengan teknologi komunikasi yang ada. Ataupun yang ada depan mata. Apa-apa sahaja yang kita nampak, kita kena ada satu inisiatif untuk menegur. Jangan kita nampak sampah kat bawah meja kawan kita, kita pun buat tak tahu. Marilah kita sama-sama duduk dalam sampah. No, kita kena saling menegur. Saya rasa itu sampah awak. Okay, supaya kelas kita tak kotor. Ingat, kalau bukan kita yang sama-sama mengamalkan kebersihan, dah belajar adab bersahabat, tegur kawan, whatever, tapi tak mengamalkan, tak ada makna pembelajaran kita pada hari ini. Bila sebut pasal nasihat ni kadang-kadang Ustazah, kadang-kadang ada juga dalam kalangan kawan-kawan. Saya teringatlah zaman-zaman sekolah dulu kan Ustazah. Bila kita nasihat kawan, dia kata, kau ni busybody lah. Kan dia marah pula kita. So maksudnya tak betul lah Ustazah kan? Ya, nanti kita akan tengok dalam next activity bagaimana kita nak menangani pengaruh negatif rakan sebaya kita yang macam tu. Okey, itu dia. Saya pun tak sabar sebenarnya nak tahu bagaimana sebenarnya nak menghindari negatif tu. Baik Ustazah, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita Ustazah. Ya. Apabila kita mengamalkan adab-adab yang telah saya terangkan tadi, yang telah murid-murid sebut, apakah yang berlaku sebenarnya pada tahap kewarganegaraan kita. Semua murid dalam buku tulis kat bahagian belakang tu dah dinyatakan rukun negara. Dan cuba murid-murid perhatikan yang kelima tu, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Apabila murid-murid berupaya bersopan dengan sahabat, menjaga adab, hormat, menghormati, menasihati. So, murid-murid dah berupaya mengamalkan rukun negara, bukti ketaatan kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Nampak tak macam mana civic berlaku dalam pendidikan Islam? Dia bukan perkara yang berbeza. So seiring sebenarnya dalam nak membentuk jati diri sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang warga negara Malaysia. Itu yang pentingnya untuk kita sama-sama faham dan juga implementasi macam Ustazah sebut. Implementasi, banyak kali Ustazah ulang tadi. Implementasi dalam kehidupan. Itu dia Ustazah. Baik, Ustazah, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak bagi ruang dan peluang kepada adik-adik kita. Semua ni puasa ni kan nampak letih tu. Kita ambil nafas kejap dan kejap lagi kita akan sambung balik. Terus kekal bersama dengan kami di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Baik, tadi kita dah belajar. Ustazah dah sampai kepada kita 6 adab bersahabat. Antaranya ada menyayangi, menghormati, prihatin, utamakan sahabat, merendah diri, menasihati dan juga mengingatkan. Baik Ustazah, kita nak sambung. Saya tak sabar sebenarnya, seronok sangat nak tahu berkenaan dengan sahabat dan juga pengaruh rakan sebaik ini. Silakan Ustazah. Okey. Kelas, mengapa Islam menuntut kita supaya beradab dengan kawan kita? Kamu nak tahu tak? Mari kita tengok apa kesan sekiranya kita mempunyai sahabat yang baik. Saksikan video ini. Right, jom. Adik nampak kakak gembira sangat hari ni. Kenapa ya? Kakak gembira sangat hari ni sebab kakak dah jumpa sahabat yang sejati. Oh, siapa nama sahabat kakak tu? Sahabat sejati kakak tu macam mana ya? Nama sahabat kakak ialah Darshini. Dia kawan sekelas kakak. Kalau adik nak tahu, sahabat sejati tu adalah mempunyai ciri-ciri yang berikut. Pertama, menyayangi kita sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Kedua, selalu mengambil berat tentang diri kita. Ketiga, sering membantu kita bila diperlukan. Keempat, menangis bersama, ketawa pun bersama. Kelima, sering saling menasihati dan mengingatkan. Oh, adik pun nak jadi macam tu lah. Sebab adik nak jadi sahabat yang baik. Boleh kan kakak? Adik pasti boleh. Mesti kawan adik akan rasa gembira. Macam akak rasa gembira berkawan dengan Darshini. Itu dia comel adik kita, ketawa bersama, menangis bersama. Macam lirik lagu dah tu. Baik Ustazah, kita nak sambung berkenaan dengan sahabat sejati ni Ustazah. Ciri-ciri sahabat sejati. Okey, kelas, berdasarkan apa yang kamu tengok video itu tadi, betul ke tidak kalau kita memiliki ciri-ciri sahabat seperti yang telah kawan kamu nyatakan dalam video, apa lagi perasaan kamu bila kamu mendapat sahabat yang baik? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kita nak tengok tak? siapakah. Tu macam adik dah. Itu dia adik okey. Anggun kita. Silakan adik Anggun. Kita akan rasa lebih gembira. Kita akan rasa lebih gembira Ustazah. Ya, betul. Bila kita ada sahabat yang baik, Yap. ciri-ciri yang kita pilih, kita akan lebih gembira. Sebenarnya itu yang menjurus kepada literasi pendidikan sivik kita untuk minggu ni, Azhar. Yap. Teras kegembiraan yang sangat penting. Memiliki sahabat baik sangat penting because kita punya feel akan lebih gembira. Ya. Okey, ada tak perasaan lain? Siapa nak kongsi dengan saya? Okey, siapa yang nak kongsi? Umi Sofia, Okey, silakan. Umi. Merasa bahagia. Merasa Rasa bahagia. Datang bahagia. sekolah apa senyum je kau Ya, Umi kan? Sebab nak jumpa BFF dalam kelas. Betul? Okey. Sampai weekend tak kena pergi sekolah pun tiba-tiba minta juga pergi sekolah Ustazah. Sebab boleh jumpa kat dalam Google Meet. Itu dia. Okey, berdasarkan kenapa kita perlu mempunyai kawan yang baik, pilih kawan yang baik. Sekarang, apakah tindakan yang murid-murid perlu lakukan? Kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Alright. Okey, cerita yang tadi murid-murid berkenaan dengan Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, murid-murid boleh minta mama, abah scan QR code ni. Kat dalam ni ada banyak lagi cerita menarik dan kamu boleh baca, okey? Itu dia. Aktiviti kita pada hari ini. Adik-adik kita di rumah pun boleh scan Ustazah. Ya, boleh. Untuk Okey. nak sama-sama baca ataupun tengok cerita tu Ustazah. Ya. Okey, sekarang Ustazah, boleh tak Ustazah patah balik
QR code tadi. Mungkin ada rakan-rakan kita di rumah, adik-adik kita di rumah baru nak scan. Alamak, dah hilanglah slide tu Ustazah. Katanya, alright. Kepada anda di rumah boleh scan QR code yang tertera di skrin yang mana anda boleh dapat ataupun tengok cerita-cerita yang Ustazah masukkan tadi untuk subjek kita pada pagi ini Ustazah. Baik, silakan Ustazah. Okey. Aktiviti saya pada hari ini seterusnya, selepas kamu dah tahu apa itu adab-adab dalam bersahabat, apakah ciri-ciri bersahabat, kita akan tengok apakah tindakan kita sebenarnya untuk menunjukkan kita berupaya melahirkan perasaan kita kepada sahabat kita itu. Okey, bersama dengan saya kita ada 3 kad warna. Okey, murid-murid kamu boleh pilih apakah, yang manakah pilihan kad kegemaran kamu. Okey, saya nak awak pilih sekarang. Tunjukkan pada saya, dah pilih. Ada 3 warna. Okey, Warna apakah berbeza. aktiviti yang kamu kena lakukan? Baik, kita tengok siapa pilih kad warna kuning, apa yang dia kena buat. Saya bagi masa 1 minit. Cara untuk gembirakan kawan yang sedih. Okey. 1, 2, dah ada jawapan. Siapa nak cuba? Maksudnya dia orang kena jawab Ustazah. Ya. Okey, siapa yang pegang warna kuning? Warna kuning, apakah cara untuk gembira? Ada dah? Umi Ustazah. Umi, okey Umi, are you ready? Okey, silakan adik Umi. Saya akan tanya kenapa kawan saya sedih. Saya akan simpati dan pujuk kawan saya untuk cuba happy-happy. Cuba happy-happy. Okey, good. Thank you, Umi. Saya suka dengan jawapan tu. Kita pergi kat kawan kita, kita tanya kenapa dia sedih dan kita cuba happy-happykan dia. Okey, that is good. Okey, seterusnya kita tengok siapa yang dapat kad, yang dia pilih kad warna hijau, apa yang kamu perlu lakukan. Okey, aktiviti kita hari ini kamu perlu fikirkan apakah ucapan kepada kawan kita yang gembira. Mungkin dia menang pertandingan, mungkin dia dapat tempat pertama dalam kelas. Apa agaknya ucapan yang sesuai kita zahirkan perasaan kita itu? Siapa nak cuba? Siapa pilih warna hijau tadi? Dah ada? Jeng. Itu dia adik Maisara Ustazah. Maisara. Silakan adik Maisara. Kena unmute mic adik. Maisara, mikrofon Maisara. Kena unmute mikrofon. Kalau tak dengar suara merdu adik Maisara kita. Mengucap tahniah. Ya, good Maisara. Pergi kat kawan kita, ucap tahniah atas kejayaan dia. Kita kena gembira dengan kegembiraan kawan kita. Okey, seterusnya kita lihat yang dapat kad warna biru. Apa yang kamu kena buat? Beri ucapan kepada kawan-kawan yang berbilang kaum. Fikirkan. Okey. Siapa yang dapat 1, ataupun siapa yang pegang warna biru tadi? Okey. Adik Farisha. Farisha, mari kongsi. Ucapan untuk kawan yang berbilang kaum atau agama. Saya berikan ucapan Happy Chinese New Year apabila Tahun Baru Cina. Happy Deepavali bila tiba hari Deepavali. Very good. Sebenarnya itu yang kita kena lakukan. Persahabatan tak perlu memilih agama, bangsa, kita jalinkan dengan ikhlas. Okey, very good. Sekarang kita akan saksikan apa sebenarnya perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk gembirakan kawan-kawan kita. Okey, ini contoh-contoh hadiah. Nak jalin hubungan yang baik, kita bagi hadiah kat kawan kita. Semua orang akan gembira bila terima hadiah. Betul tak? Betul, dan sekurang-kurangnya senyum macam ustazah ni kena selalu. Okey. Okey, kita tengok. Kita bagi apa? Contohnya yang simple-simple, yang kecil-kecil tetapi berupaya memberi kegembiraan. Siapa-siapa pun suka sebenarnya. Okey, dapat bunga. Kita boleh bagi hadiah-hadiah mungkin apa yang kawan kita suka. Dan kita boleh raikan. Tak ada apa-apa. Doa tu yang paling penting. Sentiasa ingat kawan kita, doakan kawan kita dalam apa juga keadaan, tanda ingatan kita. Kita sebut nama kawan kita yang kita kasihi itu. Ya Allah, rahmatilah sahabatku ini, peliharalah dia. Amin. Itu sebaik-baik hadiah kepada kawan kita. Dan yang ini mesti kamu paling suka terima. Okey? Dan
apa yang Ustazah terangkan kepada kamu ini ialah selari dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga ia suka saudaranya mendapat kebaikan seperti apa yang ia sendiri suka mendapatkannya. Bukan Ustazah cakap ya. Ya. Nabi yang cakap. Once kita amalkan yang ini semua, apa yang akan kita dapat dalam kehidupan kita? Kegembiraan. Gembira. Bahagia. Itu dia. Okey. Next kita akan lihat apakah kesan mengamalkan adab bersahabat. Ya. Kita dah mengamalkan, kita dah pilih ciri-ciri sahabat yang baik. Ustazah dah terangkan tadi. Kita dah menunjukkan tingkah laku. Kita akan gembira. Gembira tu penting sangat dalam hidup. Okey? Sebab tanpa kegembiraan tak ada makna kehidupan kita. Kita kena create happiness, bukan orang lain yang akan gembirakan kita. Yeah. Okey, sekarang kita ada beberapa permasalahan. Mari kita saksikan video seterusnya. Alright, jom kita saksikan. Kakak nampak adik macam sedih je ni. Marilah kongsi dengan kakak. Ada masalah besarlah kakak. Tadi kan masa dalam kelas ada kawan bising. Adik pun tolonglah nasihatkan dia. Dia pun ajak semua kawan supaya jangan kau adik. Salah kau dia nak nasihatkan dia? Kawan-kawan, apa sepatutnya saya beritahu kepada adik saya ya? Apa yang perlu kita buat bila berhadapan dengan situasi begini? Itu dia. Kamu pernah hadapi situasi macam yang kamu lihat dalam video? Pernah Ustazah? Ya, kan? Sekarang kita perhatikan apakah tindakan yang kamu boleh lakukan sekiranya kamu menghadapi permasalahan-permasalahan macam situasi-situasi yang Ustazah akan cadangkan kepada kamu. Okey, kita perlu berupaya melakukan tindakan. Yang pertama, kawan kamu mengajak kamu ejek kawan lain. Apakah tindakan yang sepatutnya kamu lakukan? Ada nak cuba jawab? Cepat. Ya, Okey, Naufal. Naufal. Okey, Naufal nak try. Oh, saya tidak akan sesekali terpengaruh dengan ajakan kawan saya itu kerana mengejek kawan adalah tidak beradab dalam bersahabat. Ia boleh menyebabkan kawan yang kita ejek itu tak gembira. No. Wah, no. No. Comel adik kita. Ya. Okey, Naufal, Ustazah pun tak suka. Kita jangan ejek kawan kita. Semua orang yang kena ejek tak gembira. Kita tengok situasi yang kedua. Kawan kamu bercakap dengan suara yang kuat. Dalam kelas, bising, suara dia kuat. Apa kamu nak buat? Siapa nak cuba jawab? Okey, Okey. Arisa. Saya akan menegur kawan saya itu supaya memperlahankan suaranya. Kita tidak tahu orang lain mungkin sedang tidak gembira dengan masalah mereka. Suara kuat kita boleh mengganggu perasaan orang lain. Itu Yes, dia. Ustazah suka dengan jawapan kamu. Penting sangat sebenarnya kita cuba menyelami perasaan orang lain. Ya. Nasihat pun kita jangan kasar-kasar, cakap elok-elok supaya kawan kita merasa selesa. Kita bukan marah dia tapi kita nasihatkan dia elok-elok. Saya suka dengan jawapan awak. Perasaan tu penting sebenarnya. Itu dia. Okey. Tahniah Arisa. Next, kita tengok. Ini masalah ni. Kawan ajak kamu membuli murid tahun 1. Ni bully junior lah Ustazah ni. I see, dah berlaku di sekolah. Sekarang kita tengok apa jawapan. Siapa nak cuba? Cepat. Siapa yang nak jawab? Okey, Maisara. Silakan Maisara. Saya akan menolak ajakan kawan dan akan menasihati kawan saya itu jangan membuli. Yes. Itu paling penting. Thank you Maisara. Ustazah suka. Yep. Kita mesti berupaya tolak.
Ya. Jangan takut dengan kawan kita. Kawan kita ajak buli, no, no, no. Bukan setakat tolak saja Ustazah. Saya perasan tadi jawapannya adalah menasihati. So itu pun penting juga. Tolak dan juga nasihat Ustazah. Ya, betul. Okey. Jadi berdasarkan tindakan kawan, maka kita murid-murid dah berupaya mencapai 3 objektif tadi dalam pendidikan Islam, dalam literasi civic, macam mana ia berlaku serentak. Saya harap jelas kepada Azhar, kepada audien di rumah, bagaimana pendidikan Islam berlaku serentak dalam PDP kita. Itu dia Ustazah. Dan saya sangat tertarik dengan adik-adik kita. Rata-rata semuanya sangat-sangat memahami, dan the best thing adalah bila mana adik-adik kita dapat memberi jawapan yang sangat luar biasa, dan ini juga perlu diingat kepada saya dan juga adik-adik di rumah untuk kita sentiasa melaksanakan adab dalam bersahabat. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Itu dia tadi kita dah belajar berkenaan dengan adab bersahabat dan juga implikasi ataupun kesannya dalam kita bersahabat. Kita ada sahabat yang baik, sahabat yang sayang kita, yang concern pasal kita kan. Itu yang paling penting. Baik, kita masih bersama dengan Ustazah Hairiah Jelani Ustazah. Kan kita dah dengar tadi, dan mungkin nak tanya jugalah adik-adik kita dekat Google Meet ni. So far semua okey ke? Kalau okey cuba angkat thumbs up sikit. Masih okey? Alright. Semua ada tak yang pernah tiba-tiba kacau kawan ataupun dikacau oleh kawan? Ada tak siapa-siapa? Ada juga pernah. Semua ada pengalaman Ustazah Ya, ada. Okey. Itu yang penting kita nak terapkan pada adik-adik kita. Baik Ustazah. So mungkin kita dah dapat tahu, so mungkin apa yang boleh dirumuskan Ustazah untuk subjek kita pendidikan civic dalam mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik pengaruh rakan sebaya ni Ustazah. Dalam pendidikan civic. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan dan apa yang murid-murid perlu capai pada hari ini seperti yang telah saya nyatakan tadi, kamu berupaya menyenaraikan apakah adab-adab dalam bersahabat, apakah ciri-ciri dalam pendidikan civic, apakah ciri-ciri sahabat yang baik. Kamu berupaya menyatakan perasaan kamu terhadap kawan bila kamu rasa gembira, bahagia, tak sunyi dan sebagainya. Itu yang paling penting. Kita jangan cuma berkawan tapi kita tak tahu menghargai siapa yang kita ada. Dan yang ketiga, kamu berupaya menolak pengaruh negatif apa yang kawan kita nak ajak kita buat, sebab memilih sahabat sangat penting. Okey, alhamdulillah saya harap murid-murid selepas ini akan berlaku perubahan tingkah laku, boleh lebih baik dengan kawan, dah faham apakah adab-adab dalam bersahabat, kita amalkan dalam kehidupan seharian. Okey, kita berhak memilih siapa sebenarnya yang boleh jadi sahabat baik kita. Tanggungjawab kita pula ialah menghulurkan persahabatan dengan ikhlas tanpa perlu mengharapkan balasan. Kelas, Ustazah nak awak berupaya menyatakan pada Ustazah siapa nama kawan baik awak. Okey? Dan kenapa awak suka kawan dengan dia? Siapa nak start dulu? Siapa nak start dulu? Nak sebut siapa nama kawan baik dia? Angkat smiley awak. Okey, siapa yang nak kongsi dulu? Perasaan awak ada kawan baik? Okey. Okey, itu dia, Umi. Umi Sofia. Siapa nama kawan baik Umi? Nama kawan baik saya ialah Angkun Zafira.
Wah, ada kat sini juga kawan baik dia Ustazah. Ya, kenapa suka kawan dengan Anggun? Menyayangi sahabat sebagaimana menyayangi dirinya. Okey, awak sayangkan Anggun. Mereka berdua memang kawan baik dalam kelas. Saya nampak. Wah, itu okey, dia. Good. Selain daripada Umi, ada Siapa tak? lagi nak bagi tahu siapa kawan baik dia? Angkat awak punya smiley. Jadi Yep. saya tahu siapa yang nak jawab. Nak bagi tahu saya siapa nama kawan baik awak? Naufal. Okay, semua malulah Ustazah. Ya. Naufal. Okey, Naufal. Silakan Naufal. Okey, Naufal. Siapa kawan baik awak? Nama kawan baik saya ialah Izarif. Izarif. Kenapa Izarif. suka kawan dengan Izarif? Kerana dia selalu amal berat dan peduli tentang saya. Very good. itu Awak dia. berupaya So menghargai sweet. perasaan kawan awak yang peduli dekat awak. Ya. Okey, adab bersahabat ialah kita hargai kebaikannya sebab kadang-kadang bila kita berkawan macam-macam ragam kawan-kawan yang kita akan jumpa. Kadang-kadang mungkin kita akan berasa hati dengan kawan kita tetapi kelas kita kena ingat kebaikan dia mengatasi kelemahannya. Ya. Bila kita berupaya melenyapkan kelemahan dia yang menyebabkan kita rasa berasa hati, kita akan nampak kebaikan-kebaikan kawan kita itu Ya. dan kita akan rasa sentiasa gembira bila bersama dengan dia. Kalau kita dah rasa tak gembira dengan kawan, untuk apa kita rasa dia perlu jadi sahabat karib kita? Ya. So, kegembiraan tu sangat penting. Itu Okey dia. Azhar, Ya, sekarang saya Ustazah. nak tanya kat awak. Apa perasaan awak Yap. melalui kerjasama kita, persahabatan kita yang baru terjalin Yap. beberapa jam ini? Apa Ya, awak Ustazah. rasa? Saya rasa sangat seronok Ustazah sebab selain daripada nampak Ustazah senyum dekat saya dengan wajah yang ceria, saya juga dapat ilmu daripada Ustazah. Itu yang paling best dan juga saya dapat kawan-kawan baru Ustazah, adik-adik kita ni. Dapat berkawan dengan diorang juga. Maksudnya bahagia kan ada Betul, sahabat macam Ustazah. saya kan? Betul, Ustazah. Okey, sebagai tanda penghargaan, kenang-kenangan persahabatan kita pada hari ini yang dah mula terjalin, Ustazah ada sesuatu nak bagi dekat kawan baru Ustazah. Wow. Rasa-rasa dia gembira tak? Sangat gembira Ustazah. Okey. So, saya akan beri pada kawan baru saya. Okey. Nanti awak pun kena tiru macam saya. Kita gembirakan kawan kita dengan suatu pemberian yang mudah-mudahan jadi kenangan kat saya dan Azhar. Amin. Terima kasih Terima kasih. Ustazah. Ustazah, saya tak sediakan hadiah. So, saya doakan Ustazah. Semoga Ustazah terus diberi sukses dunia dan akhirat. Dimurahkan rezeki. Amin. Allahumma. Adik-adik jangan jealous Amin, tau. amin, amin. InsyaAllah. Baik, dan kepada anda semua, Alhamdulillah itu dia kita dapat bersama dengan Ustazah Hairiah jalani berkenaan dengan subjek kita pendidikan sivik dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan topik kita pengaruh rakan sebaya. Saya tertarik dengan hadis yang disebut oleh Ustazah, dikongsikan oleh Ustazah tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sempurna iman kalau kita tak kasih saudara kita seperti mana kita kasihkan diri kita sendiri. Dan insya-Allah sampai berjumpa lagi, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada subjek pendidikan Islam juga untuk menengah rendah dengan topik menghadapi dugaan dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ke mana-mana, jumpa sekejap saja lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Hai, salam sejahtera semua. Nama saya Chloe Fu dari Sekolah SMK Seri Bintang Utara. Di sini, saya hendaklah menyampaikan kesyukuran saya dapat belajar bukan sahaja sepanjang MCO, malahan sepanjang tahun-tahun ini. Diakibatkan oleh COVID-19, pelbagai aktiviti telah terpaksa berhenti sejak bulan Mac tahun lepas, PDPR di sekolah juga. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang telah cikgu curahkan demi mencerdaskan anak muridmu di sekolah dan juga atas talian. Walaupun coronavirus COVID-19 telah menjadi sejenis cabaran kepada semua pihak, kesediaan guru-guru belajar dan menggunakan aplikasi moden seperti Google Meet dan Zoom membolehkan murid-murid mendapat ilmu walaupun dihendak sentiasa berada di rumah. Akibat kerajinan dan kesungguhan guru-guru, kami dapat meneruskan pelajaran tanpa halangan. Bukan hanya ilmu sahaja yang cikgu berikan, tetapi nasihat dan didikan cikgu jugalah yang membentuk karakter kami kini. Terima kasih. Didik TV KPM